اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 20, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 20 baris ke-10 daripada atas. Kita baca dah minggu lepas ni, kita ulang balik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan iradah ini, sifat iradah, ialah sifat yang sedia, sifat yang qadimah, sifat yang ada, tidak ada permulaan. Ada pada zat Allah Ta'ala, qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat iradah yang sedia kala ni ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentu. Sifat iradah mana? Sifat iradah yang menentu akan mumkinun, menentu akan mumkinun. Mumkinun ni perkara yang harus ada, harus tiada. Sebab iradah sebagaimana kudrah bertakluk kepada perkara mumkinun, perkara yang jaizun, perkara yang harus ada, harus tiada. Kudrah, iradah sama, tidak berkait dengan perkara yang wajib dan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kita ada 3 perkara. Satu perkara yang wajib ada, satu perkara yang harus ada, dan satu lagi perkara yang mustahil nak ada. Jadi kudrah dan iradah hanya berkait dengan perkara yang harus. Yang wajib, zat dan sifat Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Allah bersifat dengan sifat ada, kudrah yang mengadakan Allah tidak berkait. Allah bersifat dengan sedia, dengan kidam, dengan baqa. Allah bersifat dengan baqa. Kudrah iradah yang membaqakan Allah tidak berkait. Kudrah iradah tidak berkait dengan perkara yang wajib. Kudrah iradah juga tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, tak ada anak Allah, tak ada isteri Allah, ni tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Iradah menentukan anak Allah tak ada, tidak berkait. Iradah menentukan isteri Allah tak ada, tidak berkait. Iradah menentukan ini Allah Ta'ala tidak mati, itu tidak berkait. Itu perkara yang mustahil, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Yang berkait dengan kudrah iradah adalah mumkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Iradah yang menentu akan mumkinun. Menentu ni dengan setengah barang yang harus atasnya, atas mumkinun. Setengah, bukan sekalian, bukan tiap-tiap, setengah. Ini saya sebut dah minggu lepas. Menentu dengan setengah barang yang harus atasnya. Kemudian kita turun ke bawah sedikit itu. Tajuk dia ta'alluq iradah. Dia buat garisan, tajuk dia ta'alluq iradah. Dan ta'alluq iradah ini seperti ta'alluq kudrah dahulu juga, sama je. Mana samanya? Iaitu ta'alluq pada tiap-tiap mumkinun. Tiap-tiap pula ni. Ni tiap-tiap.
Hak tadi yang menentu akan mungkinun dengan setengah. Barang yang harus atasnya setengah. Di bawah tu pula, dan ta'alluq iradah ini seperti ta'alluq qudrah dahulu juga, iaitu ta'alluq pada tiap-tiap mungkinun. Tiap-tiap ni sekalian lah jadinya ke semua. Hak di sini dia kata iradah menentu dengan setengah. Jadi hak menentu dengan setengah ni itu ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Ta'alluq pada tiap-tiap mungkinun itu suluhi qadim bagi iradah. Ni kita akan cerita mula ni. Cerita hak mula-mula ni. Bunyi macam payah sikit, sabar tak payah insya-Allah. Tuhan wi kita, kalau kita sabar insya-Allah mudah-mudah aje. Dia kadang-kadang kita ni Tuhan tutup sikit aje. Lepas Tuhan buka hak tutup tu sikit, Allah gitu je. Tu nah. Kalau Tuhan dah nak wi. Sebab apa? Semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Jadi dengan setengah ni, ini tanjizi qadim bagi iradah, iaitu ta'alluq pada tiap-tiap mungkinun kepada semua mungkinun. Atau ta'alluq suluhi qadim bagi iradah. Sebab iradah ada dua ta'alluq, satunya suluhi qadim, satunya tanjizi qadim bagi iradah. Jadi hak menentu sungguhnya tanjizi. Suluhi ni boleh je. Iradah boleh menentukan tiap-tiap mungkin. Boleh belaka. Boleh belaka lah. Allah berkehendak kan. Semua kehendak Allah. Tak ada terikat dengan siapa-siapa. Tuhan boleh kehendak semua. Tiap-tiap mungkin boleh. Tapi hak Tuhan kehendak sungguhnya setengah lah. Mana setengah? Bila Tuhan kehendak kita lelaki, Tuhan tidak kehendak kita perempuan. Tapi boleh tak Tuhan nak kehendak kita perempuan? Boleh, suluhi qadim. Atau tiap-tiap semua. Boleh. Allah kehendak kitanya putih, tidak hitam lah kita ni. Tu tanjizi sungguh. Hak menentu sungguh kita putih. Tapi boleh tak Tuhan nak kehendak kita hitam? Boleh. Tiap-tiap semua Tuhan boleh berlaku nak kehendak hak dia kan. Tuhan kehendak kita lahir pada satu ibu, atau tanjizi. Ibu ramai, ibu ada ni beliang-beliang. Tuhan boleh tak nak kehendak kita lahir daripada mana-mana ibu? Boleh. Tapi Tuhan kehendak sungguh ibu tu lah. Ada ni. Tapi boleh tak Tuhan nak kehendak kita lahir ibu lain? Boleh. Tu semua boleh berlaku. Pak Arif, mungkin kan kita lahir satu ibu harus, lahir pada ibu lain harus. Tuhan kehendak kita ni lahir pada masa tu, saat tu kita dilahirkan. Tu setengah orang panggil. Saat lain boleh ke tak saat lain? Sebelum tu, selepas tu boleh. Tuhan nak kehendak. Tu suluhi. Ada ni. Boleh belah kita nak kehendak. Kita lahir tahun 2000. Sebelum tu boleh, selepas tu boleh. Tu suluhi. Boleh belah kita Tuhan benda haru belaka kan? Kemudian dia kita buat misal mana-mana pun sama je lah. Tuhan kehendak kita ni lahirnya di Malaysia, di Terengganu. Haruslah di Terengganu. Dia boleh tak Kelantan? Boleh tak Pahang? Boleh. Tuhan nak kehendak lahir mana-mana pun boleh. Tiap-tiap mungkin boleh belaka Tuhan nak kehendak. Tu boleh. Tapi hak tanjizi Tuhan kehendak sungguh, Terengganu lah. Hak Terengganu ni tidak lahir di Kelantan, tidak lahir di Pahang. Tu panggil setengah. Tapi hak tiap-tiap mungkinun, tiap-tiap perkara yang harus, Tuhan boleh berlaku. Lahir di Terengganu harus pada akal, lahir di Kelantan harus pada akal, lahir di Pahang harus pada akal. Tuhan boleh tak nak kehendak kita lahir di Kelantan? Boleh. Tuhan boleh tak nak kehendak kita lahir di Pahang? Boleh. Suluhi. Tu tiap-tiap. Tu suluhi.
Tapi hak Tuhan kehendak sungguhnya setengah je lah. Dan Tuhan kehendak kita lahir di Terengganu, taklah Kelantan, taklah Pahang, gitu nah. Ada dia panggil setengah. Setengah daripada perkara mungkinun. Jadi hak kehendak sungguh tanjizi lah. Suluhi qadim ni boleh je. Bukan kehendak sungguh. Macam kudrah. Ta'alluq kudrah, fungsi kudrah mengada. Mengada bila? Sekarang. Tanjizi hadis. Kudrah mengada sekarang, tanjizi hadis. Bila kau kudrah boleh mengadakan? Sedia kala suluhi qadim tu boleh mengada, tapi bukan mengada sungguh. Jadi ta'alluq sungguh ni mengada menentu tu ta'alluq sungguh. Tu tanjizi dia panggil. Ni istilah ilmu kan. Dulu tanjizi ke dak ngapa molek kita tanjizi. Dia kena pakat sebut ramai-ramai dah. Okey, kita pakat sebut tanjizi hadis, suluhi qadim, tanjizi qadim. Tu macam budak dalam kelas kalau rendah, kita duduk luar bersimbang dalam. Takkan kita ni pun jenis pesen tu juga, duduk dekat tepi light pula tu. Tu tepi light dekat. Orang duduk putih tau. Bunyi sekolah mana pula ada sini? Dalam masjid. Dah buat macam sekolah. Dah buat lagi tu. Kita balik baca sendiri lah. Kita ni kalau kita tak sebut, kita dengar, kita rasa pandai sebut. Cuba sebut sendiri. Betul ke tak? Alah, tak sebut apa, mudah. Jangan. Dengar orang sebut mudah lah. Cuba sebut. Ginilah. Dengar orang azan. Allah. Kita azan ni jak bodoh lagi pandai. Dajing dah azan? Dajing. Try azan, belajar dulu tengok mana. Ayuh apa azan? Orang suruh belajar dulu kok dak spekal lagi. Ingat bang dia sekali nak dengar, lepas tu nak betul. Tak payah. Dia rasa pandai sebab apa dengar semua. Satu ketika tu tak ada suruh Tok Bilal. Hak rasa pandai sendiri dia pun bang lah hak muda. Orang dengar pun pelik. Mu'alaf mana mari ya. Pelik ni mari mana orang ni. Azan pun seumpama tu salah sangat-sangat. Pandai ni. Tapi kalau kita kata teragak azan sekali depan kita sebut speaker nak betul kalau salah. Ayolah. Pandainya. Gitulah kitanya. Tanjizi qadim, tanjizi hadis. Payah apa nak sebut? Terus sebut tengok. Kena sebutlah. Mana kita dengar tanjizi, kita ingat tanjizi ni takluk sebenar. Kalau kudrah mengada meniada tu tanjizi. Kalau iradah menentu tu dia panggil tanjizi. Ada ni. Suluhi ni boleh, bukan menentu sungguh. Tadi ni. Hak tak menentu sungguhnya, hak berlaku lah. Hak berlakunya kita lahir lelaki. Hak tu hak tanjizi qadim iradah azali tu. Tapi Tuhan menentu lelaki tidak, perempuan ni dia panggil setengah. Kalau tiap-tiap lelaki dan perempuan tu tiap-tiap. Tapi boleh tak Tuhan nak menentukan perempuan janji perkara harus. Tuhan boleh menentu belaka kan. Lelaki harus, perempuan pun harus pada akal boleh terima. Boleh belaka Tuhan menentu. Hak suluhi. Tiap-tiap mungkinun atau suluhi. Suluhi qadim. Tapi menentu sungguh adalah setengah sahaja. Hak Tuhan menentu setengah ni berbetulan selaras dengan ilmu yang mengetahui segala-gala perkara. Ilmu tahu segala-gala perkara. Ilmu tak macam iradah. Iradah menentu perkara harus je. Ilmu tahu belaka. Ilmu hak wajib pun ilmu tahu, hak harus pun ilmu tahu, hak mustahil pun ilmu tahu. Ada ni. Sebab tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan ayat ni wa huwa bi kulli syai'in alima tu. Pada ayat dia. Maksud ayatnya dan atas tiap-tiap sesuatu Tuhan amat kuasa.
Ayat lain pula, tiap-tiap sesuatu Tuhan mengetahui. Tapi tak sama tiap-tiap sesuatu tu. Hak Tuhan amat kuasa, sesuatu yang harus. Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu, semua. Hak wajib Tuhan tahu, hak harus Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu. Ini tak sama tu. Ini perlu pada huraian pula. Tuhan amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu yang harus. Yang kita faham, dah Tuhan amat kuasa. Tuhan kuasa nak mengadakan anak. Tuhan kuasa nak mengadakan isteri. Cuma Tuhan tidak mengadakan saja. Dah. Kita berkait dengan kekuasaan Allah, perkara yang mustahil. Lepas tu kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa, sesuatu yang harus. Kena pergi ngaji kat tu. Hak mustahil tidak berkait. Anak Allah Tuhan kuasa nak buat tapi Tuhan tak buat. Isteri Allah Tuhan kuasa nak buat tapi Tuhan tak buat. Tuhan boleh tak nak mematikan Tuhan sendiri? Boleh, tapi Tuhan tak buat gitu. Bab mati Tuhan mustahil. Dah Tuhan kuasa kan? Tuhan kuasa tak nak mematikan Tuhan. Tuhan kuasa tapi Tuhan tak buat lah. Tuhan kuasa tak nak buat Tuhan yang kedua. Tuhan kuasa nak buat Tuhan kedua tapi Tuhan tak buat. Dah. Itu perkara mustahil, tak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkait dengan kudrah dan iradah, perkara yang mustahil. Tahu dia semua. Tahu semualah. Hak wajib zat Allah, Allah tahu. Hak wajib sifat Allah, Allah tahu. Hak harus ni semua ni lah Tuhan tahu. Hak mustahil Tuhan tahu. Tuhan tahu kat mana? Perkara mustahil ni perkara tak ada. Tuhan tahu kat mana? Perkara tak ada tahu ke tak? Macam kita, perkara tak ada kita tahu ke tak? Tak ada tahu ke tak? Tak ada duit tahu ke tak? Ke tak tahu? Ada duit je tahu. Barang tak ada tak tahu. Gitu. Ada duit saya tahu. Sebab ada. Kalau barang tak ada duit saya tak tahu. Kita seorang diri tak ada bini, tahu tak ada bini? Kita seorang diri tak ada tok lelaki, tak ada suami, tahu tak ada tok lelaki? Benda tak ada tahu juga, tahu tak ada lah. Pun tak tahu benda tak adanya. Benda tak ada tak tahu. Kita tak ada anak, tak tahu. Tahu lah. Dah benda tak ada tahu kan? Tahu tak ada lah. Jadi hak mustahil benda tak ada. Anak Allah benda tak ada. Tuhan tahu anak tak ada bagi Tuhan. Tak apa tak tahunya benda mustahil. Isteri Tuhan tu mustahil. Tuhan tahu tak? Tuhan tahulah. Tuhan tahu isteri tak ada bagi Tuhan. Hak mustahil Tuhan tahu juga. Anak Tuhan mustahil nak ada. Tuhan tahulah tak ada. Isteri Tuhan mustahil tu tak ada tu. Tuhan tahulah tak ada. Jangan kata tahu hak mustahil ni Tuhan tahu tak ada anak. Tuhan tahu tak ada isteri. Salah hak misal gitu. Kita nak kata ni Tuhan tahu perkara yang mustahil. Tahu perkara yang mustahil. Tahu tak ada anak. Tahu tak ada isteri. Nak tanya, tak ada anak ni mustahil? Tak ada isteri ni mustahil? Sekarang nak buat contoh tahu perkara mustahil. Tuhan tahu belaka, wajib Tuhan tahu, harus Tuhan tahu, mustahil Tuhan tahu. Mana contoh mustahil Tuhan tahu? Tuhan tahu tak ada anak bagi Tuhan. Tuhan tahu tak ada isteri bagi Tuhan. Tuhan tahu tak ada sekutu bagi Tuhan, tak ada Tuhan yang kedua. Tak kena misal gitu. Tak kena apa? Tahu hak mustahil tu. Tu bukan tahu mustahil, tu tahu hak wajib. Wajib ke mana pula? Tak ada anak tu wajib bagi Tuhan. Tak ada isteri tu wajib. Tak ada sekutu, tak ada Tuhan yang kedua tu wajib. Mana mustahil tu? Tu tahu hak wajib. Dia tahu hak mustahil berapa lama mana? Tahu anak Allah tak ada. Gitu. Sepaya je. Tahu tak ada anak dengan tahu anak Allah tak ada. Sama kat mana? Ke sama? Allah Ta'ala tahu tak ada anak bagi Allah.
Allah Ta'ala tahu anak tak ada bagi Allah. Mana ayat dia? Bunyi macam serupa. Beda. Tak serupa. Tuhan tahu tak ada anak. Tahu perkara wajib, tak ada anak tu wajib. Hak mustahilnya Tuhan tahu anak. Tak ada bagi Tuhan. Anak dulu tersebut, anak tu mustahil. Kemudian tahu kat mana? Dah anak ada ke tak? Tak ada. Tuhan tahu tak ada. Tahu anak Tuhan. Ada ke tak ada? Tak ada. Tuhan tahu anak Tuhan tak ada. Tahu anak dia panggil tahu mustahil. Dah tahu kat mana? Anak ada ke tak? Tak ada. Tahu kok tak ada lah. Tu contoh tahu mustahil. Tuhan tahu isteri. Isteri tu mustahil. Ada ke tak ada? Tak ada. Tahu tak ada isteri. Tahu isteri Allah tak ada. Itu contoh tahu hak mustahil. Kita kata kita jenis hak peseng lorak ni, peseng cepat ni, kita kata hak tula je. Tula kok mana? Tahu tak ada anak. Tak ada anak bukan mustahil, wajib. Tak ada isteri. Tak ada isteri mustahil ke? Tak, tu wajib bagi Tuhan. Tak ada sekutu mustahil ke? Tak, tu wajib. Ke mana ni? Senyum ni senyum faham ke senyum apa? Senyum. Dah lah sekali dengar tu macam hak tula je lah. Tahu tak ada anak. Tahu anak tak ada. Tukar ayat je sikit. Tukar ayat pun makna lain lah tu. Tahu, Tuhan tahu tak ada anak. Tak ada anak mustahil ke wajib? Wajib tak ada anak. Tu tahu bukan tahu mustahil. Tuhan tahu anak. Anak tu mustahil. Tak ada. Tak ada beritahu. Sebab apa benda tak ada? Tuhan tahu tak ada lah. Kalau anak tu tak ada, Tuhan tahu ada, tu jahil orang panggil. Dah anak tak ada, Tuhan tahu tak ada. Tuhan panggil apa? Tahu perkara mustahil. Jadi tahu sekalian. Kudrah iradah perkara harus jua. Perkara harus jua. Kemudian hak harus ni pula iradah menentukan setengah. Bukan sekalian. Yang kita duk cakap apa yang berlaku ni kesemuanya kehendak Allah. Betul lah. Sebab apa yang berlaku ni adalah setengah daripada perkara harus. Jadilah apa yang berlaku. Kita dilahirkan lelaki. Hak tu berlakunya. Kita lahirkan ibu. Hak tu yang berlakunya. Masa tu, tempat tu, hak tu berlakunya. Semua yang berlaku tu kehendak Allah. Tapi hak kehendak Allah tu setengah je tu. Setengah perkara barang yang harus atasnya. Kemudian Allah menentu ni yang bertentang dengan ilmu, muwafaqah dengan ilmu. Kita ambil kod depan. Mana setengah ni? Seperti ditentukan pada sedia kala. Sebab apa? Tanjiri qadim iradah menentu sedia kala. Dengan ada atau tak adanya. Ada pun mungkinun, tak ada pun mungkinun. Kalau menentu ada sampai masa kudrah mengadakan. Gitu je lah. Ada atau tak ada. Atau panggil setengah. Ada dan tiada. Tu baru panggil tiap-tiap. Ada dan tak ada, Tuhan menentu. Tu panggil apa tu? Tiap-tiap. Itu suluhi. Atau dengan putih atau hitam. Tu setengah panggil tu. Kalau putih tidak hitam, kalau hitam tidak putih. Tapi suluhi Tuhan boleh menentu belaka. Putih pun Tuhan boleh menentu, hitam pun boleh menentu sungguh. Putih tidak hitam, hitam tidak putih. Itu dia panggil setengah. Atau dengan panjang atau pendek. Atau je ni Allah menentukan panjang, tidak pendek. Menentukan pendek, tidak panjang. Tapi kok boleh belaka. Panjang pun Allah boleh menentu, pendek pun Allah boleh menentu. Tapi menentu sungguh setengah. Kalau panjang tidak pendek, kalau pendek tidak panjang, itu makna setengah. Atau lain-lainnya. Awak misal lah, lain tu samalah. Setengah dia panggil. Kemudian macam sebut dah minggu lepas, yang kita nak kena kemah molek, iradah menentu
Kemudian yang bersetuju, yang muwafaqah dengan ilmu. Ni rukun yang kena. Faham sini insya-Allah clear. Tapi masa sebelum melepaslah sebut iradah menentu, isnad majazi. Yang menentu bukan iradah, yang menentu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Yang mengada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Menentu ni kerja Tuhan. Mengada ni kerja Tuhan. Bukan kerja sifat. Iradah sifat, bukan Tuhan. Kudrah sifat, bukan Tuhan. Bukan sifat tu yang menentu, bukan sifat tu yang mengada. Yang menentu Tuhan. Yang mengada Tuhan. Tuhan mana yang menentu? Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan mana yang buat? Tuhan mana yang mengadakan? Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Tapi jadi panjang gitu, kita pun pendek. Iradah menentu, kudrah mengada. Itu isnad majazi, sanda sementara kepada sifat. Tapi pegangan kitanya yang menentu, yang mengada adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib ada. Az-zat al-wajibul wujud. Allah ni Tuhan yang wajib ada. Yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan kudrah. Jadi yang kita nak kemas sini, iradah menentu selaras dengan perkara yang Allah Ta'ala yang bersifat ilmu mengetahui. Jadi menentu bukan mengetahui. Menentu bukan mengetahui. Sebab macam sebut minggu lepas lah, ini bawakan sekarang ni dia ada bagai-bagai. Ada yang Tuhan menentu, ada yang hanya Tuhan mengetahui. Dia asalnya ada yang Tuhan menentu serta mengetahui, ada yang Tuhan mengetahui saja. Mu'tazilah dia pergi kepada perkara jahat. Mu'tazilah ni dia pergi pada perkara jahat. Perkara baik Tuhan menentu serta tahu sampai masa Tuhan mengadakan. Adapun perkara jahat Tuhan tidak menentu, Tuhan hanya tahu. Dia gitu. Mu'tazilah perkara baik, iman dan taat Tuhan menentu pada azal serta Tuhan mengetahui pada azal seseorang akan beriman dan taat. Adapun perkara jahat, kufur dan maksiat, Tuhan tidak menentu. Seseorang kufur tidak berkait dengan kehendak Tuhan. Seseorang melakukan maksiat tidak berkait dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mengetahui orang ni akan kufur. Tuhan mengetahui orang ni akan buat maksiat. Tuhan tidak menentu. Itu Mu'tazilah. Yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak asal Mu'tazilah. Sekarang ni timbul berat dan Mu'tazilah lagi. Bukan hanya perkara jahat, perkara baik pun Tuhan tidak menentu, Tuhan tidak menetap, Tuhan hanya mengetahui. Yang berat lagi daripada Mu'tazilah. Mu'tazilahnya perkara jahat je dia tak terima Tuhan menentu. Tapi Tuhan tahu perkara jahat tu akan berlaku. Perkara baik Tuhan menentu serta Tuhan mengetahui lah. Dia Mu'tazilah asalnya. Sekarang ni tak. Tuhan menentu serta mengetahui hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Tu Allah menentu dan mengetahui. Sampai masa berlaku Tuhan yang buat. Hak kudrah tu Tuhan yang buat. Kita cerita hak iradah ni, hak menentu ni. Pada ni. Sebab dia Mu'tazilah, hak bab perkara jahat. Mu'tazilah hak asal. Perkara jahat Allah tidak menentu. Allah hanya tahu. Kita memilih sendiri, bukan Allah menentu. Tapi saat berhasil perbuatan jahat tu Allah yang buat, kudrah. Jadi gitu Mu'tazilah. Perkara jahat yang seseorang hamba tu pilih, kufur maksiat, Tuhan tidak menentu, Tuhan tahu. Sampai masa seseorang memilih untuk melakukan kekufuran dan maksiat, berhasil pekerjaan, Tuhan buat. Ini Mu'tazilah.
Menentu je Tuhan tak. Ini hak asal. Jadi sekarang ni hak Tuhan buat, Tuhan buat. Langit, bumi Tuhan buat lah. Langit, bumi ni kita tak mau cerita hak buat, nak cerita hak iradah ni. Langit, bumi, siang malam Tuhan menentu serta Tuhan mengetahui. Kita dilahirkan bila, di mana, ibu mana, bangsa apa, lelaki atau perempuan, hitam ataupun putih, comel ataupun huduh, Tuhan menentu serta Tuhan mengetahui. Di manakah kita akan mati, waktu mana kita akan mati, bagaimana cara kita mati, Tuhan menentu serta Tuhan mengetahui. Selain daripada itu, Tuhan hanya mengetahui, Tuhan tidak menentu. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Dia ikut tu. Sama ada baik ataupun jahat. Ini berat dia Mu'tazilah lagi ni. Dibahagi qada ni kepada qada mutlak, qada ikhtiari. Qada mutlak semata-mata Allah buat langit, buat bumi. Qada ikhtiari ni pilihan kita. Tapi pilihan kita ni bukan Allah menentu, bukan Allah menetap. Dah qada Allah, Allah tahu. Allah tahu je. Allah tidak menentu, Allah tidak menetap. Kita dalam bab buat langit, buat bumi itu kita dak soal dah tu. Itu memang Allah menentu, Allah mengetahui. Yang kita duduk bagi ni hak berlaku sekarang. Hak perbuatan yang zahirnya mari daripada ikhtiar, pilihan kita, dan mari daripada perbuatan kita. Ini hak berlaku sekarang ni. Daripada kita dilahirkan sampailah kita mati. Hak berlaku sekarang. Tapi yang berlaku ni bukan kata sampai kita mati. Sampai di akhirah pun semuanya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita hak sekarang. Kita akan bicara hak sekarang ni dua. Ikhtiari dengan ittirari. Dia kita bicara di situ. Ikhtiari dengan ittirari. Ini kita bicara. Perbuatan ikhtiari disandar kepada hamba. Perbuatan ittirari tidak disandar kepada hamba. Ittirari ni yang tersepak, terjatuh. Ini ittirari. Maka tidak disandar kepada hamba. Maka bila tidak disandar pada hamba, maka hamba tak ada kesalahan. Hamba tidak dipertanggungjawabkan, tidak akan dipersoalkan di hari akhirat sebab tidak ada pilihan hamba. Itu ittirari. Syarat tak ambil hukum. Sebagai contoh ittirari, orang yang ada kecacatan, dia kepala dia sentiasa bergerak. Dia membaca ke apa ke, dia bercakap ke, kepala dia akan bergerak. Maka bergeraknya kepala itu anggota besar dalam solatnya macam mana. Tapi kepala dia bergerak adakah ikhtiari pilihan dia, bukan ittirari. Maka beratus kali bergerak pun kepala di dalam solat, solatnya tak batal sebab syarat tak ambil salah di dia. Sebab itu ittirari, bukan pilihan dia. Faham tak ni? Kalau kita mana boleh buat begitu? Sebab kita kalau gerak kepala tu ikhtiari pilihan kita. Ni dia dicacat. Kan tak dicacat. Sama juga kita dalam solat terlancar lidah, kita kata. Terlancar lidah. Faham? Terlancar lidah. Tengah semayang jatuh barang, terkeluar perkataan. Dia panggil terlancar lidah. Hak keluar perkataan pula hak paling bisa. Hak paling bisa pula keluar tu. Bukan keluar comel. Hak paling bisa hak keluar tu. Macam mana tu? Bercakap batal semayang. Bercakap hak ikhtiari batal lah semayang. Ini terlancar lidah. Ittirari, bukan pilihan kita. Maka tak ada batal lah semayang. Sebab apa? Sebab tidak dipertanggungjawabkan kepada kita. Ini kita dah faham. Perbuatan ittirari tidak ada khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Perbuatan ikhtiari tidak ada khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Memang hak Tuhan sungguh-sungguh, tak ada kaitan dengan hamba. Berarti tidak dipertanggungjawabkan kepada hamba. Hak banyak berlakunya adalah perbuatan ikhtiari. Ini hak berlaku ni ikhtiari berlaku ni.
Ikhtiari ni khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Di sinilah khilaf dengan Qadariyah dan Jabariyah. Perbuatan ikhtiari. Perbuatan ikhtiari ni kita ahli sunnah, kita berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Ittirari tak ada hamba, Tuhan belaka. Tak ada, tak kait dengan hamba. Apabila perbuatan ikhtiari ni ahli sunnah berpegang pilihan dan perbuatan hamba, maka hamba dipertanggungjawabkan dan akan dipersoalkan di hari akhirat. Sebab itu pilihan hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah. Yang beza dengan Mu'tazilah, kita walaupun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi hakikinya ikhtiari dengan ittirari sama sahaja, hak Tuhan belaka. Gitu. Betul ya? Dan pilihan mutlak hak kita lah Tuhan letak dalam akal. Kita memilih sendiri. Perbuatan hak kita lah sebab Tuhan letak dah tenaga di kita. Tu kata hak khilaf dengan Mu'tazilah ni Qadariyah. Ni Qadariyah. Tak ada ni. Ni nak timbulnya. Kita ahli sunnah memang kita wajib berpegang perbuatan ikhtiari, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya ikhtiari ke ittirari ke sama saja hak Tuhan belaka. Mana Tuhan belaka ni? Apa-apa yang berlaku Tuhan kehendak berlaku. Apa-apa yang berlaku Tuhan buat berlaku. Apa-apa sama ada ikhtiari ke ittirari ke hak Tuhan belaka. Ni keesaan. Hak ni. Hak timbul jadi terpesong. Dia pergi pada Mu'tazilah. Kalaulah hak Tuhan juga ikhtiari, kenapa kita dipertanggungjawabkan? Kenapa kita dipersoalkan di hari akhirat? Kenapa kita dihukum di hari akhirat? Kalau hak Tuhan juga, maka hak kita lah bawa adil Tuhan. Kita pilih hak jahat, kita kena hukum. Sedang molek dengan kita pilih benda jahat, barulah adil Tuhan. Inilah dasar Mu'tazilah. Inilah dasar Mu'tazilah. Ia letak kalaulah perkara jahat tetap datang di qada dan qada Allah, berlaku dihukum zalim Tuhan. Tuhan tidak zalim, maka jahat bukan Tuhan yang nentu. Ni hak dasar Mu'tazilah. Ni hak banyak berlaku sekarang ni. Banyak orang bawa sekarang pesen ni. Serung dengar. Sebab yang bawa tu dia punya, kalau tu tengok YouTube, puluh-puluh ribu yang mengikuti. Walaupun selok tu kadang-kadang 2 jam, tapi puluh-puluh ribu orang mengikuti. Walaupun 2 jam kadang-kadang, bukan hak jenis 10 mini. Tu mungkinlah tak pelik kalau banyak orang buka. 2 jam ni puluh-puluh ribu orang yang buka. Bawa pesen. Tapi kalau pakai akal, nyakut tak? Makan tak akal? Kita dipertanggungjawabkan. Kita akan terima sendiri. Laha ma kasabat. Hak baik kita dapat baik. Hak jahat wa 'alaiha maktasabat. Hak jahat apa jahat lah. Sebab apa kita dipertanggungjawabkan semua tu? Sebab kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk menilai dan memilih. Allah hanya tahu. Ni. Ni Mu'tazilah. Kita walaupun wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan ikhtiari tadi, tapi dengan ittirari hakikinya sama sahaja. Mana? Balik kepada kudrah iradah. Balik kepada rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Sekalian ittirari pun qada dan qadar, sekalian ikhtiari pun qada dan qadar. Mu'tazilah ikhtiari hak baik qada dan qadar. Ikhtiari hak jahat tak ada kaitan. Sekarang ni timbul baik jahat hak ikhtiari bukan langsung hak Tuhan. Berat di Mu'tazilah lagi. Mu'tazilah hak ikhtiari pilihan hak baik Tuhan. Mu'tazilah pun hak jahat pun bukan Tuhan. Sekarang ni tak dah. Hak Tuhan itu buat langit, buat bumi, siang, malam, lahir, mati. Itu saja. Selain daripada itu, Tuhan hanya mengetahui. Tuhan tidak menentukan, Tuhan tidak menetapkan. Kita tidak terikat. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi pelik-pelik ni sebab apa? Sebab
Apa dia rukun iman ni? Rukun iman kan sekalian perkara qada dan qadar, itu rukun iman ke mana? Sekalian perkara qada dan qadar ke sebahagian perkara? Dah kita balik pada rukun iman. Rukun iman ni sekalian perkara qada qadar ke sebahagian perkara qada qadar? Sekalian. Lepas tu apa lagi nak bagi-bagi lagi pula nya? Hak ni Tuhan netu, hak ni Tuhan tak netu. Tapi dia kata qada Tuhan juga, tapi bukan Tuhan netu, Tuhan tahu. Oh dia lagi waktu. Dia ngaku dia kata qada Tuhan. Tapi qada Tuhan kat mana? Tuhan tahu je. Tuhan tak iradahkan. Tuhan tidak kehendak, Tuhan tidak netu, Tuhan tidak memutus. Tuhan tidak susun, Tuhan tidak atur, Tuhan hanya tahu. Gitu tu. Tapi dia kata qada juga. Macam saya sebut berulang-ulang lah, ni faham sifat 20 ni, faham lah. Sekarang ni iradah menentu. Ilmu yang bertentang dengan ilmu, yang muafaqah dengan ilmu, yang selaras seiring sebagaimana dengan apa yang Tuhan tahu, baru pergi pada tahu. Tapi iradah menentu, barulah pergi kepada tahu. Menentu tu maknanya menetap, memutus, menyusung. Tu. Kemudian apa yang Tuhan menetap, apa yang Tuhan memutus, Tuhan tahu. Baru kepada Tuhan tahu. Ini hak rukun iman yang ke-6. Hak Mu'tazilah perkara jahat sahaja. Tuhan hanya mengetahui, Tuhan tidak menentu. Dia hak kafir ni, hak qadariyah yang menafikan ketentuan daripada. Hak qadariyah, hak kafir, dia menafikan ketentuan serta menafikan tahu. Ini kafir ijma' ulama ni. Ini timbul di awal Islam. Pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah kurun yang kedua. Timbul awal-awal lagi. Dia panggil qadariyah. Dah tadi sebut qadariyah jabariyah. Dia ada dua qadariyah. Ni kena faham pula lah. Dia ada dua qadariyah. Satu qadariyah yang kafir ijma' ulama, satu qadariyah yang khilaf, ada kata kafir, ada kata dosa besar. Tapi dua qadariyah ni pegang lain-lain. Qadariyah hak kata kafir ni, dia dalam kitab dia panggil qadariyah al-qadariyatul ula, ataupun dipanggil qadariyah mutaqaddimun. Qadariyah yang timbul di awal Islam. Qadariyah ni menafikan iradah Allah, menafikan tahu Allah. Ni kafir lah. Tuhan pun tak tahu. Baik ke jahat, Tuhan tak tahu. Sampai masa kita buat, membuat baik. Pada masa kita buat, membuat jahat. Tuhan tahu kemudian. Gitu sama macam kita je lah. Tahu kemudian, kita pun tahu kemudian. Ini kafir. Tapi qadariyah ni jarang disebut dalam kitab. Sebab ni berat sangat ni. Sebab Tuhan tidak menentukan serta Tuhan tidak mengetahui. Ini jangan disebut dalam kitab. Mereka disebut kata qadariyah yang menafikan takdir. Tapi kalau qadariyah menafikan takdir, kenapa nama dia takdir? Qadariyah ni yang dibangsakan kepada takdir, padahal mereka menolak takdir. Kenapa ulama ahli sunnah bubuh nama mereka qadariyah? Bukan mereka yang daftar di ROS saya qadariyah, bukan. Ada ni. Bukan buat tu didaftar di ROS pertubuhan qadariyah. Tak ada. Ahli sunnah nak kenal puak tolak takdir ni, nama takdir. Dah kalau tolak takdir apa pun nama takdir. Dia melampau sangat tolak takdir, bubuh nama takdir lah ke dia. Mana ni? Dia tolak sangat-sangat takdir, siapa ketahu pun dah. Bubuh nama takdir ke dia. Jadi nama dia nama takdir lah, qadariyah. Habis ni qadariyah kafir. Dia boleh sebut qadariyah, dia bicara bab ikhtiar usaha.
Hak lawan kepada Jabariyah. Ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah, bab ikhtiar usaha. Hak ni bila sebut Qadariyah, pergi pada Qadariyah dia panggil Al-Qadariyatus Tsaniyah. Atau dia panggil Qadariyah mutaakhirun, Qadariyah timbul kemudian. Hak ni Qadariyah pada pembicaraan ikhtiar usaha. Qadariyah berpegang hamba memilih sendiri dengan otak yang Tuhan letak di hamba, hamba buat sendiri dengan tenaga Tuhan letak di hamba. Ni hak Qadariyah lawan pada Jabariyah. Ni hak disebut dalam kitab. Mana kalau sebut kata Qadariyah, ada dua tu. Pergi pada Qadariyah lawan Jabariyah. Qadariyah yang menafikan takdir, tu Qadariyah yang timbul di awal Islam. Qadariyah ni dia menafikan kehendak iradah dan dia menafikan mengetahui ilmu. Ni kafir. Hak terpesong, hak timbul hak ni pula ni, dia tidak menafikan Tuhan mengetahui. Dia menafikan iradah berkehendak. Dia menafikan iradah menentu menetap. Ni hak timbul sekarang. Sama juga dengan Mu'tazilah. Dia hanya menafikan iradah Tuhan pada perkara jahat, tapi dia tidak menafikan Tuhan tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Tapi ini tak ada ni, bukan perkara jahat, baik dan jahat pun Tuhan hanya tahu sahaja. Sebab apa? Kalau Tuhan menentu, Tuhan menetap, kita dipertanggungjawabkan, tak betul lah dia kata. Dia kata. Dia kata kena cermat molek. Ini bawakan ni orang-orang yang terkemuka belaka ni. Orang yang mendengar bukan ratus, ribuan, puluh ribuan. Ni ayat terang. Dan ajaran ni memang ada dalam rakaman. Yang saya pernah sebut, pernah masuk ada Aikim, Allah mengetahui, Allah tidak menetap, Allah tidak memutuskan. Kalau Allah telah menetap, apa pula lagi Allah utuskan Rasul. Ni dalam dia Aikim sendiri. Kalau Allah menetap dah, seseorang beriman, Allah tetap dah. Seseorang kufur, Allah tetap dah. Apa perlu lagi Allah utuskan Rasul? Allah utuskan Rasul kerana Allah belum menetapkan, belum memutuskan siapa yang beriman, siapa yang kufur. Allah hanya mengetahui, sebab tu Allah utus Rasul. Kita berpegang Allah telah menetapkan segala-galanya, Allah telah memutuskan segala-galanya. Utus Rasul, ketetapan Allah. Beriman, ketetapan Allah. Kufur, ketetapan Allah. Kata kalau Allah tetap dah, kenapa Allah utus Rasul? Allah utus Rasul, utus ketetapan Allah. Yang ada soal lah kerja Allah. Kenapa lagi Allah perlu utuskan Rasul? Kalau Allah telah menentukan seseorang beriman dan kafir, mau jadi Tuhan lah, pandai sangat mudah ada Tuhan. Utus Rasul pun kehendak Allah. Beriman ikut Rasul pun kehendak Allah. Kufur ikut Rasul pun kehendak Allah. Tapi tak dina boleh. Memang dari segi akal mudah nak terima. Ambil ayat-ayat Quran pula. Ayat Quran tu salah konteks orang panggil, salah pemahaman. Kita baca dalam suratul Kahfi tu kan. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran tu daripada Tuhan engkau, Tuhan mereka. Sesiapa yang nak beriman, dia kehendak beriman, dia beriman. Siapa yang kehendak nak kufur, dia kufur. Jadi makna beriman kufur kehendak dia. Kan ni. Kalau kita baca dalam Kahfi. Macam dengan ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidak menghendaki mereka itu melainkan barang yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan sekalian alam. Nak bermana ayat tu? Jadi faman syaa'a falyu'min, hak kehendak beriman, dia berimanlah. Kehendak beriman tu kehendak Allah. Wa man syaa'a falyakfur, sesiapa yang kehendak nak kufur, dia kufur. Kehendak nak kufur tu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin tu. Tidak menghendaki mereka itu melainkan perkara yang dikehendaki oleh Allah. Allah Tuan kepada sekian alam. Allah Tuan. Hak mana kehendak beriman, itulah kehendak Allah. Hak mana kehendak kufur, itulah kehendak Allah. Itu kita rukun mereka enam. Sekalian
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ni ambil hak sifat 20 ni molek. Tak ada masalah lah. Hak ni hak kita duk lama kena duk pegang kaedah sifat 20. Kalau tidak halusi kaedah sifat 20 jadi macam-macam. Orang pula tambah kaedah sifat 20 ni tambah. Cerita Allah ada sudahlah, tak sudah panjang-panjang. Sebab apa ni? Sebab an-nasu ada umma jahilu. Manusia dia memusi apa yang dijahil. Dia tak ngaji kaedah sifat 20. Lepas tu dia tak ayahlah. Pegang Tuhan ada, tak ada mustahil Tuhan tak ada, kekah dah lah. Dia nak kekah sebab dia jahil. Kaedah sifat 20. Ni kita kudrah iradah ni. Iradah ni panjang ni. Berapa muka surat bicara bab iradah ni. Sebelum nak masuk sifat ilmu, muka surat 26. Sekarang ni muka surat 20. Muka surat 26 barulah masuk pada sifat ilmu. Ni panjang cerita bab iradah ni. Memang kena halusi ni. Orang kekah sudahlah. Menyusahkan, memayahkan, menakutkan, menyusah bagi orang hak jahil. Menakutkan bagi orang hak jahil. Adapun kita hak ngaji maulid, siapa ni pegangan kita? Nak takut apa lagi? Hak ni lah peringatan besar kepada kita. Tapi bagi orang jahil, dia takut punya. Akidah salah, semayang tidak diterima oleh Allah, puasa tidak diterima oleh Allah, haji tidak diterima oleh Allah. Menakutkan bagi orang jahil. Kita mengaji molek, kita pegang molek, nak takut apa lagi? Itu peringatan besar kepada kita. Ini masalah orang jahil ni. Ada pula orang ada jalan mudah, tak mahu jalan menakutkan, jalan mudah. Akidah lebih kurang je, wadai pekoh lebih kurang je, so berzikir. Siapa ke Tuhan? Tuhan mana dia siapa kalau akidah tak betul? Dia timbul ajaran sesat. Kenapa? Kerana nak cari jalan mudah. Tu timbul ajaran sesat. Hak tak semayang, tak payah semayang, zikir saja. Tu nampak jelas sesat lah. Baik tak semayang, zikir. Dia kata siapa ke Tuhan? Tu sesat sebab tak semayang. Dah orang hak tak pernah semayang, jahil fardu-ain akidah, jahil fardu-ain semayang, jahil fardu-ain tasawuf. Jadi insaf pergi pada semayang. Lepas tu belajar dah akidah, tak belajar. Belajar dak bab fiqh fardu ain, tak belajar. Belajar dak bab tasawuf, tak belajar. Wi tarikat selalu. Sama dengan dak semayang tu je. Sebab apa tu? Jalan mudah. Kalau belajar akidah pula, payah dia kata. Belajar bab semayang pula, payah dia kata. Belajar bab tasawuf pula, masuk bab taubah. Taubah nak semayang tinggal lama kena qada. Payah dia kata. Payahlah. Dia pun nak ambil jalan mudah. Lebih kurang tak dia lah. Orang tak semayang, dia berzikir. Semayang tak apa. Tapi waktu jelas sesat. Ni sama juga. Berzikirlah awak. Tak kaji akidah. Awak dah apa sikit-sikit dah dah akidah. Awak sikit-sikit je. Lepas tu ngaji semayang. Takkan tak pandai lagi semayang. Dia mudah je. Lepas tu tasawuf fardu ain, taubah, qada semayang, qada puasa. Tak payah lah tu susah dia kata. Ni orang menafikan syariat, orang membelakangkan syariat, tapi orang nak turut sebab mudah. Dia timbul-timbul jalan sesat nak mudah gini. Nak mudah, nak cepat. Mai duk ngaji surah bila nak sampai ke Tuhan. Dia nak cepat sampai ke Tuhan. Mai duk ngaji bab akidah, ngaji bab semayang. Kita orang tua ni pula kena cari tu guru, kena pergi baca Fatihah depan dia. Menyusahkan. Kena pergi baca tahiyat depan dia. Menyusahkan. Betul? Tak payah baca sendiri je. Mudah. Gitu ada ni. Qada semayang pun tidak, qada puasa pun tidak, taubahnya tidak. Pakai berzikir. Tapi orang-orang berkenaan hak tinggi-tinggi tu, orang berpangkat-pangkat hak ilmu dunia di tinggi-tinggi tu, tak pernah ngaji agama, sekolah orang putih. Ilmu akidah pun tak mana hala, ilmu fiqh fadhil tak mana hala, ilmu tasawuf fadhil tak mana hala. Tak payah belajar, zikir je. Dia nak bagi tu mudah. Suruh dia belajar fardu ain. Dia tambahlah, dia orang pakat. Tak kena duduk gini ni, duduk ramai-ramai orang kapung. Kita orang standard. Duduk pula atas latar gini je. Dia duduk atas kursi yang sedap. Kursi yang denyuk musim. Lepas tu mana dia cuma atas latar ni. Sama-sama kita ni semua ni.
Tak main dengan dianya. Lepas tu main lah, no? Ambil zikir. Lepas tu kadang zikir, no? Rumah besar-besar. Orang kaya-kaya. Dan Fadha'in Tauhid belajar ke tak? Tak peduli. Fadha'in Fiqh tak peduli. Fadha'in Tasawuf tak peduli. Tapi hak kita orang cari. Sebab apa? Sebab orang tu pun cari pesen tu. Orang bawa zikir ni pun cari pesen tu. Orang kaya ni senang, boleh banyak benda ke dia. Orang hak kaya senang ni pula, orang jahil ni pula senang hak pesen tu, tak payah belajar. Pada ni, akhirnya dia memperalat antara satu sama lain, dia menipu antara satu sama lain. Orang ni nak cari orang kaya ni lah. Sebab apa? Sumbangan dia besar. Faham tak? Lepas tu orang kaya orang jahil ni nak cari pasal ni lah, tak payah belajar, mudah. Dulu-dulu kita jumpa syekh-syekh tariqah, zuhud, tak ada nampak keduniaan. Dia kalangan orang alim-alim, orang berilmu, tapi tidak ada secara highlight, tidak ada. Kita berjumpa secara, bukan secara highlight. Sekarang ni ada main dah kat rumah biasa-biasa ni. Besar-besar tinggi-tinggi tu. Besar-besar tinggi-tinggi. Hak ni ambil gambar, hak ni ambil gambar, hak ni ambil gambar, hak ni gambar, masuk FB. Jadi gitu. Dunia learning. Tapi belajar ke tak? Tak. Tadilah dia nak memperalatkan antara satu sama lain. Orang kaya yang berpangkat nak cari orang mudah. Orang yang ada ketinggalan ni nak cari orang yang kaya. Faham tak? Yang kaya mudah sikit, hidup dia jadi senang. Orang ni pula senang berzikir saja, tak payah belajar fardu ain. Belajar fardu ain kena duduk gini, kena betul akidah, kena betul sembahyang bang, kena betul Fatihah tahiyat, kena taubah tinggal sembahyang tinggal puasa, kena qada sembahyang qada puasa. Payah, menyusahkan. Hati tak murah. Tak ada ni. Lepas tu macam ni timbul macam-macam tu. Bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Itu ialah kita ni. Kita hanya memberitahu. Orang yang keras, degil ni, orang jahil ni, begitulah ke mana pun dia helah lah macam mana pun. Jadi kita ambil molek ni, kudrah iradah. Kudrah apa? Iradah. Menentu iradah. Kemudian selaras dengan ilmu, bagi pada ilmu. Bagi kepada ilmu. Jadi iradah ni menentu, menetap, memutuskan. Dah kalau gitu kok kita ni terikat lah. Kita bukan masalah kita terikat. Sebab yang berlaku di kita ni Tuhan buat kudrah. Kita nak terikat kat mana? Tak ada terikat lah kitanya. Sebab Tuhan yang buat ni. Sekarang ni Tuhan telah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala pada azal. Sampai masa berlaku, adakah kita terikat? Kita nak terikat macam mana? Sebab saat kita memilih menilai, Allah buat. Saat bergerak, menghasilkan usaha, Allah buat. Tak ada terikat lah kita sebab Tuhan buat belaka. Nak terikat ni kita ada benda. Kita ada benda terikat kat mana? Kita ada benda nak terikat kat mana? Hakiki dia. Kita tilik zahir pula. Zahir kita memilih. Zahir kita yang melakukan. Terikat ke tak? Terikat lah. Kalau Tuhan menentukan kita tak terikat dengan ketentuan Tuhan, Tuhanlah kitanya pula. Faham tak ni? Jadi kita hakiki tak ada terikat sebab hak dia buat belaka. Tak apalah, kita balik pada zahir. Zahir kita ada pilihan, zahir kita ada perbuatan. Pilihan kita, perbuatan kita terikat dengan ketentuan Allah. Dah Tuhan tentu kita terikat lah. Apa yang kita pilih, itulah ketentuan Allah. Apa yang kita usahakan, itulah ketentuan Allah. Apa yang berhasil usaha kita, itulah ketentuan Allah. Tapi sebenarnya berhasil pilihan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada zahirnya kita bebas. Pada zahir kita bebas. Mukhtaran zahira, majburan batinah. Itu nak kita tauhid. Zahir kita bebas, tidak terikat.
tidak ditolak-tolak, tidak ditarik-tarik. Tapi hakikinya apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah kehendak Allah pada azal. Dah. Nah, itu pegangan kita. Sebab sekalian, bila kita memilih satu perkara kita buat, itulah ketentuan azali. Kemudian kita pilih satu pekerjaan, kita undur balik. Boleh tak kita pilih hak lain? Sekarang nyata dah kita pilih satu pekerjaan. Ataupun biasa dalam rakaman hak ajar terpesu ni, dia biasa buat contoh simpang 3. Simpang 3. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan pergi masjid. Ke kiri pergi tempat joget. Sampai di simpang 3 tu, ni belum berlaku lagi lah ni. Kita tak tahu lagi lah. Sampai di simpang 3, nak pergi ke kanan pun boleh, pergi ke kiri pun boleh. Bebas bukan kata steering tu bergerak sendiri ke kanan ataupun kiri. Bebas. Tapi yang berlakunya kita pilih ke kanan pergi ke masjid. Itu hak berlaku. Maka berlaku itulah ketentuan Allah pada azal. Itu je. Okey, nyatalah ketentuan Allah pada azal, ke kanan ke masjid. Kita undur balik. Undur balik tak berlaku dalam kehidupan. Dalam kartun adalah. Ni tengok kartun jalan kut belakang. Jalan kut depan, jalan kut belakang. Oh, kalau boleh undur balik, kita nak undur sama budak-budak senang. Tak tua-tua kitanya. Mana ada dalam kehidupan undur. Kita fardu takdir undur balik. Tapi nyata dah yang kita pilihnya ke kanan ke masjid. Boleh tak kita nak pilih ke kiri? Mustahil sama sekali. Sebab apa? Nabi kata dah, wa man lam apa ni? Masya Allahu kan, wa man lam yasha lam yakun. Wa man lam yasha lam yakun. Barang yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan berlaku, mustahil nak berlaku. Ke kiri mustahil sama sekali. Sebab apa yang nyatakan ke kanan? Ke kanan itulah barang yang ia kehendak. Masya Allahu kan. Barang yang Tuhan kehendak itu yang akan berlaku. Mana yang berlakunya ke kanan tadi, maka kehendak Allah ke kanan. Ke kiri Tuhan tidak kehendak. Wa man lam yasha lam yakun. Yang Tuhan tidak kehendak ke kiri tidak akan berlaku. Kalau kita undur balik, boleh tak ke kiri? Mustahil sama sekali. Tapi kalau tak faham, kalau nak pola kiri pun boleh juga. Apa ni? Steering tak patuh lah, apa tak patuh lah. Ini orang tak faham akidah ni. Tetapi kalau kita duduk simpang tu tak berlaku lagi, boleh berlaku lah. Zahir dia boleh berlaku, kita bebas. Nak pergi sejik ke nak kat joget ni? Pergi kat joget, rasa sejik mula. Situ. Zahir situ kita bebas. Steering hidup, kita boleh ke kanan kiri. Kita pun pilih ke kiri. Hak tu lah, hak tu untuk Allah pada azal. Boleh tak nak pilih ke kanan? Tak akan berlaku. Tapi zahirnya macam boleh, tak akan berlaku. Zahir kita bebas. Zahir kita bebas. Ke kanan boleh, ke kiri boleh. Pilih ke kanan, itu kehendak Allah, mustahil ke kiri. Pilih ke kiri, itu kehendak Allah, mustahil ke kanan. Sebab apa? Sebab majburan batina. Hakikinya ke kanan kiri terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata je. Faham? Pegang. Itu kata. Dia kena mati molek di tajuk rukun iman kenal. Dia kena mati molek di huraian sifat kudrah, sifat iradah. Bahawa kita susuli dengan sifat ilmu yang bertentang, yang selaras, yang seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu perkara yang harus akan berlaku, Tuhan kehendaki. Cuma menentu Allah sedia kala tanjizi qadim, mengetahui Allah sedia kala tanjizi qadim. Jadi kedua-dua ni berlaziman, sama-sama tanjizi qadim. Tapi kalau kita ni mengetahui dengan menentu, kita mengetahui dulu tu kita. Mana dah? Kita mengetahui dulu barulah kita menentu.
Pada ni, selagi kita tidak mengetahui, selagi kita tak jelas, maklumat tak cukup, kita tak berani nak menentu, nak menetap, nak memutuskan, nak buat keputusan. Kan kita? Jadi kalau kita memang mengetahui, menyusuli, menentu, menyusuli, melakukan. Kalau kita ada ni. Adapun mengetahui Allah, menentu Allah sama-sama kodim. Tanjizi kodim belakang. Menentu pada sedia kala, mengetahui pada sedia kala. Tapi pada ta'akul, pada ta'akul ni pada nak nampak masalah. Tapi hak menentu sedia kala, hak mengetahui sedia kala. Pada ta'akul, pada nak nampak masalah, menentu mari daripada mengetahui. Ni. Pada ni. Tapi bukan menentu pada mengetahui hakiki ni sebab kodim belaka ni. Tapi pada ta'akul, pada nak nampak masalah, menentu mari daripada mana? Mari daripada mengetahui. Tak faham ni dah? Menentu sedia kala, mengetahui sedia kala. Bukan menentu mari daripada mengetahui, bukan sebab dia sama-sama sedia kala. Menentu mari daripada mengetahui ni kita. Menentu, menetap mari daripada kita mengetahui. Tapi kita nak nampak masalah pada ta'akul, Tuhan menentu mari daripada Tuhan mengetahui. Bila Tuhan mengetahui sekian perkara, Tuhan menentu pun sekian perkara. Tuhan mengetahui ada, Tuhan menentu ada. Kan ada? Tuhan mengetahui kita ni, Tuhan mengetahui kita lahirnya putih. Tuhan menentu putih lah. Tuhan mengetahui kita tidak hitam, maka iradah tidak menentulah hitam. Kan ada? Sebab menentu mari daripada mengetahui, daripada ta'akul. Jadi apabila menentu mari daripada mengetahui, bila mengetahui segala-gala, menentu pun sedia kala. Bila menentu mari daripada mengetahui segala-gala, menentu segala-gala, mustahil berubah sama sekali. Mustahil berubah sama sekali. Kalau berubah ketentuan Allah yang mari daripada ilmu Allah duduk di mana? Ilmu Allah duduk di mana? Ni kita kena faham boleh. Menentu mari daripada ilmu. Allah menentu sekian, mari daripada ilmu tahu sekian. Terjebak apa yang Tuhan menentu, berubah kemudian. Mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kan? Itu je. Sebab apa? Hak azali, mubram, putus segala-gala. Sebab apa? Sebab menentu mari daripada mengetahui. Menentu mari daripada mengetahui. Maka putus segala-gala. Dah kata hak mu'allak tergantung ni. Ni barulah cerita pula catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Kita bicara ni hak iradah ilmu Allah hak azali. Iradah ilmu Allah hak azali. Allah yang bersifat iradah sebagaimana ilmu telah menentukan segala-gala perkara yang akan berlaku. Tidak ada yang tergantung. Begitu kalau tergantung, lucu Tuhan menentukan segala-gala. Kalau tergantung, lucu sifat ilmu Tuhan. Sebab apa iradah tidak menentukan, tergantung? Sebab ilmu Tuhan jadi bermasalah. Ilmu Tuhan tidak meliputi. Ini mustahil sama sekali. Kena mati sini molek. Adapun ketentuan yang mu'allaq, yang tergantung, yang berubah, tidak dibicarakan dalam kitab Faridatul Fara'id. Itu pembicaraan catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala sebelum Allah tak jadikan Nabi Adam 40,000 tahun, 10,000 tahun selepas Allah Ta'ala jadikan alam, Allah Ta'ala perintah malaikah catat apa yang akan berlaku sampai kiamat. Tapi di ilmu Tuhan azali selama-lamanya, bukan sampai kiamat. Tapi catatan malaikat di Lauh Mahfuz hanya sampai kiamat sahaja. Di situ Allah Ta'ala perintah malaikat catat, ada catatan yang mubram, yang putus.
Hak putus ni selaras dengan hak azali. Itu saja. Ada yang Allah Ta'ala perintah malaikat catat dalam keadaan mu'allaq, tergantung. Kalau berdoa dapat bahagian begini, kalau tak berdoa tak dapat bahagian. Sedekah jariah apa semua dia dimurahkan rezeki, dilepaskan daripada kena musibah. Kalau tidak sedekah jariah tidak dimurahkan rezeki, kena musibah. Bung silaturahim umurnya ditambah, tidak hubung silaturahim umurnya tidak ditambah. Ini contoh. Hak tu sungguh ke? Gaib. Lauh mahfuz pun gaib. Tapi lauh mahfuz, malaikat yang tulis, malaikat yang jaga, malaikat tahu. Di ilmu Allah hanya Allah yang mengetahui. Kemudian yang tergantung di lauh mahfuz ni, mana yang akan berlaku? Malaikat tu kan catat, malaikat tu kan pelihara, malaikat pun tak tahu hak mana yang berlaku. Sampai masa dia berdoa, dapatlah bahagian. Sebab berdoa dia cukup syarat, makan halal, pakai halal, dapat bahagian. Jadi malaikat pun tahulah antara berdoa dengan tidak berdoa ni, yang berlaku adalah berdoa. Hak berdoa ni lah hak azali. Itu je tu. Tak lagi tu hak azali. Jadi tidak berdoa ni tak akan berlaku sebab tidak ditentukan pada azal. Itu je. Tapi malaikat tak tahu berdoa ataupun tidak. Sampai saat berdoa itulah ketentuan azali. Itulah qada dan qadar Allah. Habis cerita. Tidak mengubah takdir melainkan doa. Takdir mana? Ni, hak tergantung di lauh mahfuz. Ada ni. Bila dia berdoa, terubahlah, dia dapatlah bahagian. Asal dia susah, dia minta-minta dia jadi senang. Contoh, berubah ni di hak catatan malaikat di azali. Tapi di ilmu Tuhan, hak tu hak dia ni. Dia akan berdoa dia itu pun perbuatan Allah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Dia dapat bahagian, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Maknanya hakikinya ada tergantung. Hakiki, hak azali, mubrang, putus. Sebab apa? Sebab Tuhan yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu, telah menentukan segala-gala perkara. Tak ada tergantung-tergantung. Yang Tuhan menentukan segala-gala, mustahil sama sekali berubah. Sebab kalau berubah, di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masa dia sedekah jariah, dia infak, maka dimurahkan rezeki, terlepas daripada kena musibah. Tapi kalau dia tidak sedekah jariah, rezeki dia tidak akan bertambah. Dia akan kena musibah, kena sakit, kena apa ke. Sama masa dia sedekah jariah, rezeki dia ditambah lepas musibah. Hak itulah hak azali. Hak tu hak azali. Sama masa dia tidak sedekah jariah, dia kedekut, rezekinya tidak bertambah. Dia kena pula kedekut sangat, sayang nak keluar duit, habis duit lebih banyak lagi, pergi berobat, kena beli obat pula lagi, habis banyak. Ni kena musibah. Berlaku seumpama itu hak azali. Gitu. Dihubung silaturahim, umurnya ditambah. Hubungan silaturahim itulah hak azali. Umur dia tambah, itu hak azali. Sebab apa? Hakikinya hak azali. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hak azali. Tidak akan terlewat walaupun satu saat, tidak akan cepat walaupun satu saat. Itu saja. Jangan gila tok, hak tergantung tu hak di ilmu Tuhan, tak kenal Tuhan balas tu. Hak berubah ni di ilmu Tuhan, tak kenal Tuhan. Tuhan ni macam kita juga jadinya. Ada perkara yang kita buat keputusan muktamad, ada perkara yang kita tidak buat keputusan, ataupun kita buat keputusan dua jalan, dua pelang. Sebab apa ada yang kita tidak buat keputusan? Kerana ilmu kita terhad. Kenapakah kita terpaksa kena buat keputusan dua jalan, dua pelang? Kerana kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Kalau Tuhan gitu juga, mana ilmu Tuhan? Kita buat keputusan muktamad dah. Muktamad dah keputusan ni. Sebulak bukan keputusan tu seorang.
keputusan mesyuarat sebulak suara tidak ada bangkangnya. Berjalanlah hak keputusan kita tu sampai masa tak jadi hijau, kena mesyuarat semula untuk ubah balik keputusan yang kita buat dalam mesyuarat terdahulu yang sebulak suara. Kenapa jadi seumpama tu? Kenapa yang kita buat keputusan sebulak suara dah bukan keputusan sendiri-sendiri? Kenapa kau terpaksa kita kena ubah? Sebab kerjaan tak jadi. Kenapa jadi kita pilih kerjaan tak jadi? Sebab kita tak tahu. Tapi kita tahu dah hari tu, tapi tahu kau dah tu. Problem kita ilmu. Jadi kalau kita dapat Allah berubah, di mana tak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Pada ni. Betul kata kena mati kudrah, iradah, ilmu. Sebelum nak mati kudrah, kita mati di wahdaniyah, keesaan Allah pada perbuatan. Kita mati situ dulu. Keesaan Allah pada perbuatan. Kerana apa yang Tuhan perbuat selaras dengan apa yang Tuhan kehendak. Apa yang Tuhan kehendak selaras dengan apa yang Tuhan tahu. Mati di ilmu. Faham boleh? Tak lagi dah tu. Yang kita faham di ilmu Tuhan ni berubah. Tapi ialah Tuhan kuasa kan. Bila Tuhan kuasa, Tuhan nak ubah, Tuhan ubahlah muka hak dia. Kau ada dia lah yang nak ubah pun. Ni saya sakit dekat ni. Tuhan kuasa kan. Memang Tuhan menentukan bagian pada azal. Tapi Tuhan kuasa, hak dia. Dia nak ubah, dia ubah mana? Kita kena balik kepada kekuasaan Allah. Kudrah bertakluk kepada perkara mumkinun, perkara harus. Berubah ketentuan Allah ni perkara harus ke? Perkara harus. Di mana sifat ilmu Allah kalau berubah? Ni perkara mustahil. Maka perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Tapi boleh ceramah. Tuhan kuasa. Tuhan nak ubah-ubahlah hak dia. Pelik apa ya? Lagi kau tu. Ni berat-berat belaka ni. Ini public figure belaka ni. Orang-orang hebat-hebat belaka ni. Orang hebat-hebat belaka ni. Bukan orang barang-barang ni. Kalau sebut nama, saya rebah. Sebab apa? Orang dah besar. Kita pergi kosek rebah kitanya. Tapi kita kena mahmulin. Ini fitnah akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman. Orang yang diangkat, yang disanjung, pegangannya terpesong. Siapa yang angkat, siapa yang sanjung? Orang yang jahil akidah. Sebab tu walaupun ribu-ribu sekalipun cerita akidah salah, tidak ada pun orang yang sedar. Sebab apa? Orang jahil. Sebab tu kita, dia kemasyhuran, popular, bukan penentuan betul ataupun salah. Sebab masyhur popular ni orang yang memasyhurkan, orang yang mempopularkan, orang yang turut ramai. Orang turut ni orang yang berilmu ataupun tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu itu bukan penentuan. Oh, dia orang masyhur, dia orang hebat, takkan salah. Itu bukan penentuan. Mana? Hak yang saya ajar ni, alhamdulillah lah. Secara berhadapan orang tidak pernah iktiraf. Orang tak pernah bangkang secara berhadapan. Hak kok belakang tu, hak tu wallahu alam, itu bukan urusan kita. Kalau orang iktiraf bangkang ke depan pun, kita kena hadap lah. Tapi tak ada. Ada orang pernah mengajar, orang baru pernah mengajar balik pondok, dia pun cerita bab rukun iman kenal. Orang iktiraf lalu, orang bakang lalu. Ustaz ngajar gitu tu. No, orang tu ngajar tak gitu. Dia ambil nama orang hak public figure, orang hak sahur ni. Dia guna nama tu. Ni orang ni ngajar tak gitu. Yang budak baru. Nak kena jawab orang ni. Jawab orang ni. Dia orang baru. Dia mengajar bab rukun makan dan qada. Orang iktiraf dah kelas tu juga. Lepas tu dia ambil nama tu, nama orang lebih kan. Dia tu kata tak begitu
Dah dia kata betul-betul ke tak? Memang salah itu Mu'tazilah. Tapi kawan ni nak kata mana? Ini orang kecil-kecil, orang baru-baru je ni. Orang kata, orang yang iktiraf, orang yang bakal, orang persoal dalam kelas secara berhadapan, terus menggunakan nama. Tapi hak setakat saya tak ada lah orang canggih gitu. Tak ada orang canggih gitu. Kita ambil faham kitab. Kita ni mengajar kitab. Ni ambil faham kitab molek ni. Bukan ceramah ni. Lepas tu daripada mula-mula nak kitab Fatih Baridah ni. Erti apa yang berlaku dalam alam kesemuanya dengan rentahan Allah dan sengaja segala. Apa yang berlaku. Dah habis kata lah. Nak canggah kat mana lagi? Nak canggah kat mana? Kalau canggah bukan canggah saya, canggah kitab. Saya hanya baca je. Sekarang ni menentu bertentang dengan ilmu, menentu iradah. Ilmu bab ilmu pula. Jadi kalau kita cerita ni ketentuan Allah, kita tapak Allah sebab iradah. Ni kita nak canggah ke mana? Ustaz tu mengajar menakutkan, cerita bab kalau salah pegangan amal ibadah tidak diterima. Hak tu bukan hak saya hak tu. Hak timbulnya saya baca kitab Minhaj tu lah. Dan kitab Minhaj maka terkadang engkau berpegang dengan akidah yang terpesong, fatakunu ibadatuka haba'an mansura, maka nescaya ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berdaburan, tidak diterima oleh Allah. Kalau pegangan kamu terpesong, amal ibadah kamu Tuhan tak terima. Tu ustaz tu menakutkan. Saya baca Minhaj Mak Imam Ghazali lah. Tapi nak Imam Ghazali tak berani, sebab baca juga kitab Imam Ghazali. Akhirnya letak pada orang ngajar, menakutkan. Takutlah orangnya kalau pegangan salah ibadah atau tak terima. Takutlah kalau budak ngaji. Kalau dah ngaji takut apa lagi? Simple saja. Kita pegang molek rukun yang keenam, faham, pegang, sesat. Tak ada soal-soal, tak ada koi-koi. Apa masalahnya? Bukannya banyak bab pegang ni, sikit saja bab pegangan ni. Hak banyak pekah. Nak ngaji bab taharah lagi, nak ngaji bab semayang lagi, nak ngaji bab syarat berjemaah lagi. Tu banyak kira tu. Tu banyak. Pegangan sikit, lepas tu pegang je dah. Hak payah kita ni tasawuf. Ilmu satu hal, nak beramal dengan tasawuf tu payah. Hak ni kita percaya je. Ni kita pegang di akidah kita sekalian. Hak Tuhan mudah je tu. Hak tasawuf amal mana? Riak kena buang, takabur kena buang, hasad kena buang, ujuk kena buang. Tu hak payah. Pegang apa payah apa? Faham? Pegang je. Hati tak mari, hati tak ingat, hati tak hadir, hati tidak menjiwai. Tu bukan bab pegangan. Itu bab basirah, kekuatan dalaman. Itu gantung pada amal ibadah wajib sunat kita sempurna ke dah. Tu bab lain hak tu. Orang ni setakat faham molek, sekalian hak Tuhan, pegang habis lalu. Tak sudah soal-soal. Ayo. Ilmu pun mudah, pegangan amal pun mudah. Tapi kalau pekah, ilmunya banyak, amalnya mudah, tapi ilmunya banyak. Tasawuf fardu ain, ilmu tak sebanyak pekah, tapi amalnya payah. Ngaji bab riak wujud takabur bolehlah ngaji. Amal dia apa? Bersihkan hati daripada riak wujud takabur. Mudah. Kalau dah sebati dalam hati kita. Tu payah. Tauhid simple je, sedikit dan mudah kita nak berpegang. Pekah banyak tapi amalnya mudah. Tasawuf tak banyak tapi amalnya payah. Nak jaga keikhlasan payah, nak jaga syukur payah, nak jaga sabar redha payah. Ini hak tasawuf. Tauhid apa nak payahnya? Tak ada nak takut-takutnya, tapi peringatan yang besarlah kepada kita. Mana kita ambil kitab, orang ngajar hanya baca kitab, menentu yang bertentang dengan ilmu. Ini hak ilmu. Menentu ilmu. Kemudian ilmu tidak ada yang tergantung ketentuan Allah, mustahil berubah sama sekali, hak azali.
Hak lu mahfuz tu cerita lain. Jadi hak lu mahfuz dia ada dua, mubrang, muallaq. Mubrang putus, muallaq tergantung. Hak mubrang ni selaras dengan hak azali. Hak muallaq tergantung ni salah satu dua yang akan berlaku, itulah hak azali. Habis cerita. Kata jelah. Yang kita doa tu lah. Kita doa semua kan. Waqina syarrama qadai. Kita doa dalam kunut kita tu. Waqina syarrama qadai. Lindungi akan daku, akan kejahatan barang yang kau qadakkan. Barang yang kau qadakkan ni contohnya sakit. Apa kejahatan dia? Tidak sabar, tidak reda. Sekarang waqina, lindungi akan kami syarrama qadai, kejahatan daripada barang yang engkau qadakkan. Barang yang kau qadakkan sakit, itu contoh. Syarra dia, syarra dia apa? Kejahatan dia apa? Kejahatan dia tidak sabar, itu kejahatan dia. Tidak reda, itu kejahatan dia. Kita minta Tuhan lindung kita daripada tidak reda, tidak sabar. Kita minta lindung tu. Ada ni. Nak ni tak berlindung warna. Kalau Tuhan menentu daripada azab kita tidak reda, Tuhan menentu daripada azab kita tidak sabar, Masya Allah kan Nabi kata, Tuhan kendak dah kita tidak sabar, Tuhan kendak dah kita tidak reda. Sebab masa tidak sabar, tidak reda lah kitanya, nak berlaku kok mana lagi. Ni kita minta berlindung kejahatan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Mana? Lauh Mahfuznya ni contoh ni. Ini benda gaib ni jangan duk tanya dah Tuhan tahu mana gitu. Hei, ini benda gaib. Cerita contoh. Contohnya mana? Satu jalannya kita berdoa waqina syarrama qadai. Doa kita ni doa yang cukup syarat. Doa kita doa cukup syarat. Sampai masanya Tuhan uji kita dengan sakit, kita sabar, kita reda. Hak ni pula baca doa juga. Main subuh juga ni. Ke kalau main subuh di rumah tak baca doa kunut. Ni baca doa kunut juga ni. Waqina syarrama qadai juga ni. Tapi makan dia makan tak halal, pakai dia pakai tak halal, Tuhan tak terima doa dia sama masa dia sakit, sama masa dia tidak reda, sama masa dia tidak sabar. Antara dua ni. Berlaku mana satu antara dua ni, malaikat tak tahu mana akan berlaku. Berlakulah hak dia baca doa, Tuhan perkenan doa dia, hak itulah hak azali. Dia baca doa juga tapi Tuhan tak perkenan, sampai masa dia sakit dia tidak reda, tidak sabar. Hak tu dia gini, itulah hak azali. Itu ya. Payah. Kita faham, kita pegang dia. Tak sedut kakak-kakak lah. Fa'amsiku, Nabi kata, tahan diri kamu daripada mempersoal-soalkan berkaitan dengan qada dan qada Allah. Fa'amsiku, tahan diri kamu. Kita nak mempersoal-soal, nak korek-korek. Adapun kita kena hura satu-satu, itu fardu ain kepada kita. Sampai ke dalam kitab Fatih Faridah pun panjang cerita bab iradah. Ni fardu ain, ni fardu ain. Hak Nabi larang, kita nak persoal. Kita nak korek. Kenapa Allah? Kenapa? Itu dia larang. Adapun kita kena huram molek biar kita faham, itu fardu ain. Ni ada pula kata Nabi pun tak faham bab qada dan qadar. Allah kata dia tak faham, dia kata Nabi pun tak faham. Dia tak faham, dia kata Nabi pun tak faham. Ni nyakit apa ni? Yang kita tak tahunya apakah hikmah. Sebagai hikmah kita tahu. Adapun Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kuning dak hikmah kepada Rasul pada sebuah perkara, itu bahagian Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul. Tapi jangan kata Rasul pun tak faham, Rasul pun tak boleh tu bab qada-qada ni. Allah kata kok mana pula dah dia tak reti. Dia letak Rasul pun tak reti macam dia juga. Gimana? Ni akhir zaman. Gitulah. Lepas tu kita kan ambil kitab Fatih Faridah ni molek. Faham, pegang. Kemah situ ada benda besar. Tak faham hak azali dengan hak Lauh Mahfuz. Lepas tu hak 4 bulan, hak dapur ibu, hak 4 bulan tu malaikat catat. Dan malaikat catat dia ambil mana? Nak ambil azali kan. Hak tu Tuhan dia tahu. Dah, malaikat catat hak di budak 4 bulan, ambil hak Lauh Mahfuz tu nah. Kalau Lauh Mahfuz nombor berang, hak di budak ni pun berang. Lauh Mahfuz nombor alat, di budak ni pun alat. Gitu ya tak?
Sebab malaikat tu kan catat di budak 4 bulan Malaikat nak catat hak di ilmu Tuhan, malaikat tak tahu. Malaikat catat hak di Lauh Mahfuz. Jadi ketentuan ada 3, ketentuan azali, ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, ketentuan yang dicatat di budak umur 4 bulan. Yang kita dibicara bab iradah ilmu, ketentuan hak azali. Tapi apa yang Tuhan perintah kepada malaikat catat, putus ke muallak ke, semua ada di ilmu Allah, semua ada di iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang berlaku semuanya dalam pengetahuan Allah. Semua yang berlaku kesemuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang berlaku dalam alam kesemuanya dengan rentahan Allah dan sengaja selain Allah. Hak Allah perintah malaikat catat dan kata tergantung di Lauh Mahfuz, semuanya di bawah rentahan dan sengaja selain Allah. Bagaimana? Inilah jasa kaedah sifat 20. Dan ilmu ni lah yang kita nak kena tanam kepada anak-anak cucu kita yang di bawah rentahan kita. Tapi kita kena kemah molek lah gian kita, barulah kita boleh menyampaikan. Hak gian kita dah using, macam mana kita nak menyampaikan kepada anak cucu kita? Hak tu kita kena mikir. Gian kita faham pegang, simple je. Sekarang ni kita nak fikir macam mana kita nak cerita pada anak cucu kita. Anak cucu kalau budak-budak okey lah. Kalau jenis hafsah dah, jangan soal banyak. Dia sekolah tinggi pula. Dia soal gitu. Dah lama merah muka tu. Dah lama nak marah lah gitunya. Atau kena fikir atau macam mana kita nak menyampaikan hak ilmu akidah kepada mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Ta'alluq iradah. Dan ta'alluq iradah ini seperti ta'alluq kudrah dahulu juga, iaitu ta'alluq pada tiap mungkin. Tiap ni pergi kepada ta'alluq suluhi qadim bagi iradah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.